Wah, hari ni dia lain macam sikit lah. Lawa ke tidak? Cantik memanglah cantik Datuk. Tapi nak tanyalah kenapa hari ni ekstra Hari ni sikit? awak nampak tak saya punya lengan pun lain. Itulah nampak besar ni. Ada padding. Ni kalau terlebih sikit tercucuk saya. Ni apa yang ekstra awak sangat jangan hari ni? macam-macam dengan saya hari ni. Ya. Hari ni, sebab tetamu jemputan kita hari ni adalah my favourite designer. Ya, mereka fashion tersohor kita, Rizman Nordin dan Rizman Huzaini. Apa khabar? Khabar baik. Thank you so much. Selamat kerana menjemput saya. Thank you for coming. Hari ni dia pasang badan lebih sikit. Pasang badan lebih sikit. Sebab hari ni dia buat saya special tau. Ni kalau nak tahu ni favorite colour Datuk. Periwinkle colour. Periwinkle colour. Saling melengkapi lah. Sebab designer dengan klien ni adalah merupakan dua elemen yang harus melengkapi. Betul. Tapi kan awal, the best about Rizman is Rizman dia selalu ad hoc. Saya selalu ad hoc kan dia. Tapi ad hoc pun menjadi. Ya, selalu sangat-sangat. So saya rasa saya one of klien yang memang hari ni kadang-kadang cakap malam. Ya. Tati nak pakai bila? Lusa. Dia je boleh buat lah. Dia je. Dan I tak pernah fitting. Jarang tak pernah. fitting. I tak pernah sekali bengkok rasanya. Ada, tak pernah. Jarang. Adalah jarang. sekali-sekali lah. Tapi memang sebab Rizman dah tahu. Betul. Saya rasa sebab kelebihan saya sebab Rizman Huzaini ni semua bertapak di Shangri-La Hotel. So kita ada 44 artisan di sana. So senang lah kalau kata ada ad hoc ke apa memang dah clear off kerja buat ni macam itulah kiranya. Baju raya saya pun 2 hari sebelum ya. 2 hari sebelum. Tapi kan Datuk, dapat badan macam ni boleh lah. Itulah. Kalau dapat badan yang hari ni besar, besok kecil, besok besar, besok kecil, pening juga design. Tapi kalau selalunya designer kalau dah memang orang kata profesional tak ada walaupun saiz badan tu kadang-kadang ada juga kalau orang yang suka fitted memang dia akan rasa ni. Macam badan yang yoyo macam saya juga kadang-kadang yoyo ni memang rasa ketat tu dah mulalah macam tu kan. Kita samalah yoyo. Ya. Okey, Rizman Huzaini satu nama yang cukup kata tak perlu diperkenalkan lagi lah. Kata kalau dia kata Malaysian homegrown tapi telah pun dibawa keluar ke serata dunia mengharumkan nama negara. Dan mengharumkan nama negara. Saya rasa hari tu kita pun semua tahu yang Rizman dah pun buat fashion show di Dubai dan ada bersama dengan Naomi Campbell. Ya, bukan calang-calang Saya rasa satu berita yang cukup menggembirakan rakyat Malaysia, menggemparkan. Tapi baru-baru ni baru tahu sebenarnya walaupun kata ceritanya besar, tergempar macam tu, cerita di sebaliknya. Sensasi. Sensasi. Bukan saja sensasi tetapi juga memakan jutaan ringgit yang. Ya, of course, Wow, okey, tapi kita akan ke sana sekejap lagi. Bila tengok Rizman Huzaini ni dah hampir 20 tahun, macam mana Rizman kata boleh ceritakan sikit perjalanannya bukan mudah daripada dulu sampai sekarang kan. Mungkin penonton-penonton yang tak pergi birthday party Rizman itu tak tahu kan. Okey, sebenarnya kan di asal-asalnya saya lah personally kan. Saya ni masa time tu background family saya ni bukanlah family yang educated sangat to be honest. Memang I think I'm the only one in family yang masuk universiti. Even saya ingat lagi di awal kemunculan saya masa jadi nak masuk fashion ni, saya punya target adalah masuk fashion, lepas tu balik Penang buka butik pengantin. Masa tu. Itu je otak, kapasiti otak kat situ je. Cita-cita budak Penang ni lah. Budak Penang. Buka butik pengantin kan. So, lepas tu tapi satu benda yang saya rasa I'm very keen to learn and then I'm a fast learner. Bila saya masuk saya tengok bila masuk tengok senior ni jadi ni. Rupanya Rizalman is our senior. Rupanya ni lepas tu pap macam itulah kiranya. Inspire you to be. Betul. And then saya sangat
peka on the opportunity. Kalau saya nampak opportunity itu yang saya rasa boleh jadikan roadmap saya untuk saya besarkan lagi impian saya, I will go for it. Maknanya Rizman seorang yang opportunist lah. Betul, Sentiasa melihat ruang. Kat mana ada ruang untuk you nak tap masuk. Betul. Kalau kita dulu kita tengok Datuk Sri Bernard Chandran. Betul. Lepas tu kita ada Datuk Rizal Mat Ibrahim. Betul. Lepas tu apa nama-nama Michael Ong, Zhang Toy yang kata mengharumkan nama Malaysia di pesada antarabangsa. Tapi sekarang ni tiba giliran anak muda kita. Alhamdulillah. Dan Rizman muda ke? Dan Rizman bukan berseorangan, dia duo. Betul. Duo. Dia macam Dolce and Gabbana. So kita kat sini ada Rizman Ruzaini. Ruzaini sihat? Ruzaini sihat. Sihat walafiat dia. Sihat walafiat. Walaupun dari Hindustan. Kan? Okey, jenama Rizman Ruzaini setelah hampir 20 tahun ni boleh dikatakan berada di tahap yang selesa. Alhamdulillah. Tapi perjalanan tu orang tak tahu sebenarnya penuh dengan onak duri, ranjau. Antara cabaran-cabaran besar untuk mengemudikan Rizman Ruzaini ni apa? Dia macam ni tau. Okey, satu benda yang paling susah saya rasa adalah because dekat Malaysia ni kita tak ada referral, kita tak ada designer yang kita boleh look up to ataupun kita tak ada direct access untuk dapatkan apa sebenarnya yang diorang lalui. Itu problem kita sebenarnya. Contoh, kita tahu contohnya mungkin Zhang Toy, kita boleh tengok what is the roadmap, apa strategi dia untuk sampai ke New York. Betul. Tapi kita nak access susah. Itu dia. Dia punya jalan, dia punya blueprint tak ada. Blueprint tak ada, tak tahu. Bila Dato' macam Jimmy tu, Choo pun kita tahu dah famous. Tahu dah famous kan. Itu menjadi benda yang paling susah untuk kita because baca kita kena go through lah segala-gala benda, onak duri, pasang surut, try and error, salah, gedebuk-gedebak apa semua. Then only we will get there. Sebab tu kami di Rizman Ruzaini, apa yang saya dan Ruzaini nak buat lah, we want to try to be the best brand that we can supaya kita boleh bagi blueprint ni kepada anak-anak muda, kepada rakan-rakan kami yang mana nak menempa nama di international atau dan apa sahaja yang mereka nak buat lah. Contohnya nak establish kat Malaysia ke, nak establish international ke, kita nak bagi blueprint ni supaya yang mana boleh memberi manfaat kepada mereka dengan ilmu yang direct because tak ada lagi mana-mana yang doing this is apa yang kita nak buat. Sebab again saya rasa benda ni sama boleh fast trackkan banyak journey orang-orang kat luar sana macam tu. Tapi kan Rizman, bila you hari tu kata you dah RR akan tak ada. I mean kan tergempar tu sebenarnya. Sebab you dah build your database untuk you punya yang nak ataupun yang sukakan collection RR ni. Tiba-tiba dah tak ada. So how you rasa penerimaan diorang masih sampai sekarang belum boleh terima tau? Betul. Sebenarnya mereka masih lagi mencari because last time you ada dekat certain tempat, dekat Four Seasons, dekat apa semua. So how nak overcome benda tu sebab you punya peminat tegar tu masih ada nakkan barang-barang yang you keluarkan because it's not only baju. You ada handbag, you ada kasut, you ada a lot of things waktu tu. Candle juga ada candle, So diorang ni sekarang semua tengah rasa disappointed. Betul. So how you nak overcome and macam mana you nak macam mana you come to that decision? And decision also, betul. Saya difahamkan decision tu overnight je katanya. Dia macam ni je. Dia sebenarnya mungkin ada yang salah anggap di luar sana. Kita bukan nak tutup terus, tidak. Sebenarnya kita nak ubah business model sebenarnya. Macam sekarang business model untuk Rizman Ruzaini ni dia bagi saya okey macam ni. Bila kita dah sampai ke angka 2 dekad dalam industri fashion ni, of course we need to kita dah tahu dah apa strategi yang tepat sebenarnya untuk kita nak bawa business model itu untuk lebih keyword yang saya selalu pakai adalah lebih sustainable. Itu yang paling penting sebab most of designer yang kita tengok di luar sana, most of the brand mungkin diorang naik cepat jatuh. Tapi satu benda yang saya rasa designer Malaysia ni patut ketengahkan adalah sustainability. Macam mana nak kekal sustain, macam mana nak kekal relevant. Sebab itu juga saya tengok macam 4 tahun usia RR, most of the time kita banyak fokus on raya. Bila raya ni dia bersifat seasonal. Bila kita tengok bila season ni lama-lama orang akan mula rasa benda tu tak special. Orang akan dapat waktu raya je. Sebab tu saya nak ubah business model untuk jadikan lebih sustainable. Contohnya macam
For example, brand-brand kat luar sana macam yang keluarkan produk fall, winter, spring, summer yang mana boleh menjadi pilihan untuk mereka pakai untuk buat pakaian harian. Itu sebenarnya kita nak buat. Macam sekarang ni, insya-Allah we will be partnership dengan brand yang sangat besar. Insya-Allah that is sekarang ni tengah on the pipeline discussion. Probably dalam tahun depan, mungkin pertengahan tahun depan kita akan revamp balik RR dan memang itu hadiah kami untuk seluruh rakyat Malaysia. Akan diumumkan nantinya. Secara ni macam opportunity ni bagus sebab sentiasa dahagakan peluang-peluang untuk berkolaborasi dan sebagainya. Saya rasa bila cakap pasal nak kita selalu melihat peluang kan. Kita kena tengok, kita selalu kena kaji dalam perjalanan kita, usaha kita untuk mengejar cita-cita, untuk mengembangkan legasi kita ni. Kita patut selalu tengok what people did right. Siapa brand-brand di luar sana yang establish. Contohnya kalau kita tengok macam saya boleh sebut di sini lah macam Bonia, brand kelahiran Malaysia Bonia, Calorino, Padini yang sangat-sangat establish, sangat-sangat sustain sampai ke level IPO. So inilah mereka-mereka yang mana kita nak tahu bagaimana cara mereka sampai ke level itu dan itulah sebenarnya yang menjadi pilihan Rizman Rozaini untuk kita kolaborasi insya-Allah. Betul. And then kan awal. Kan kita tak tahu dia dah bawa Naomi Campbell, Rizman dah pun buat fashion show di Dubai. And now dari KL to Dubai. Dengar cerita ada plan lagi besar nak meninggalkan Malaysia ni sampai hati ya. Dan nak buka butik di sana. Tapi bagus sebenarnya sebab kita dah nampak peluang itu untuk menjenamakan Rizman Rozaini ni di pesada dunia. So adakah itu antara projek terbaru Rizman Rozaini? Tapi saya nak tanya dulu sebelum itulah, saya nak tanya why Dubai? Kenapa Dubai? Again, Datuk, saya rasa setelah hampir 2 dekad, 2 dekad jangan teka umur saya berapa, tapi orang tahu dah 40 kan. Okey, setelah 2 dekad bergelumang dalam industri fashion ni, now is all about how to make business sustain yang boleh memberikan impak ke dalam bisnes itu sendiri, not for the sake of just going for branding and whatnot. Itu mungkin 10 tahun lepas, 15 tahun lepas mungkin itu buat. Dan masa saya first nak mengembangkan sayap Rizman Rozaini ni, saya sebenarnya dengan tim saya memilih mana tempat yang betul-betul untuk kita nak establish. And then kita mula tengok pasaran. Masa tu adalah yang cakap New York, ada cakap London, ada cakap Paris, Milan and whatnot. So bila kita tengok, of course lah Paris is always a dream. Paris is always a dream. Tapi bila kita nak masuk Paris, kita harus tahu seluruh dunia berpaksikan Paris. So bila kita yang designer from Malaysia ni, who will care? Bila kita nak masuk kat Paris, and then orang nak layan ke kita, nak buka butik and whatnot apa semua kan. But somehow Dubai is like a new hub. Di Dubai ni is perfect in every way. Satu adalah DNA Rizman Rozaini yang penuh batu-batuan tu memang diterima baik di Dubai. Itu satu. Nombor 2, Dubai ni dia negara Islam yang sangat established, sangat-sangat established. Dan memang Dubai ni nombor 3 dia menjadi hub. Menjadi hub of contohnya orang daripada Kuwait, daripada Saudi, daripada Qatar, diorang akan pergi ke Dubai, diorang akan shop. This is the research yang kita dah buat dah sebenarnya. Gold mine lah ni. Betul. And then kalau kata kita and then of course lah bila kita nak masuk Dubai ni, kita boleh masuk, kita boleh naik tangga pertama atau kita nak naik tangga ke-10 terus. Kita boleh jump teruslah. So caranya adalah saya cakap kalau kata kita nak pergi buat show biasa-biasa, lambatlah kita nak nak menempah nama. Then we decided kita kena do something yang membuatkan orang Dubai ni digegarkan lah kiranya. So keluarlah idea untuk ambil Naomi. So bila ambil Naomi ni, it's not easy lah because that macam seperti yang sedia maklum, cost dia bukanlah cost yang murah kan. Even to get her pun it's not easy. And then alhamdulillah dengan kekarnya, dengan determination yang dapat dia, so kita dapat. And then bila dapat tu alhamdulillah, first time kita buat kat Dubai, memang keluar vote, keluar segala-gala kat Dubai. Even the organizer cakap this is the first time designer dapat this kind of advantage di Dubai. Cuba bayangkan kalau saya buat fashion show di Paris, Naomi pakai, who will care? Because Naomi pakai most of the brand kat sana. Siapa nak heran? Siapa nak tengok Rizman Rozaini? Because ada all the brands there. Tapi di Dubai, I'm become the first ever fashion designer yang berjaya bawa Naomi ke Dubai. So maksudnya sebelum ni di Dubai Fashion Week tu tidak ada supermodel yang datang untuk walk. Tidak ada. Tak ada yang segila kami lah saya rasa. Maknanya Rizman buat itu adalah a part of your strategy. Yes, of course. It's your business and it's also your marketing strategy untuk attract people dekat Dubai. Betul. Lagi satu Datin, Datuk,
di Dubai ni satu benda yang saya rasa yang tak ada kat Malaysia dan tak ada kat tempat lain adalah the purchasing power dia. Sebab bila sebelum saya pergi Dubai ni, saya memang buat research. Kita pergi Dubai, kita ada referral juga. Alhamdulillah, saya ada klien yang apparently memang established kat Dubai, duduk kat Dubai. So senang untuk saya selalu bertanya dia, Dubai ni apa kisahnya? And then time by time saya ada did some research, pergi jumpa duta di sana untuk fahamkan culture dan sebagainya. Bukan kita just go for tidak. Sebelum tu memang saya dah check dah. Dubai punya sifat culture kat sana more is more. Diorang suka show off. Kereta apa you pakai, baju apa you pakai, handbag apa you bawa, jewelry apa you pakai. Dia bukan macam kat Malaysia. Malaysia kan kita nak less is more. Sana tidak. Dubai is more is more. Itu sifat diorang. Bila macam tu memang memberi advantage yang sangat-sangat besar lah kat orang-orang yang mengeluarkan benda-benda yang untuk fashionable untuk diorang placement diri diorang. Itulah sebabnya why Dubai. Bila anggarannya Rizman Ruzaini di Dubai? Okay, Alhamdulillah, I think dalam minggu ni sebenarnya baru minggu lepas kita dah dapat agreement. Memang kita dah sign agreement dan insyaAllah sekarang dalam proses, mungkin dalam seminggu dua akan start proses renovation. Tapi di Dubai ni dia macam international juga. Dia ada spring, summer, fall, winter. Dia punya summer, dia panas nak mati. So panas, ya Allah, na'udzubillah. Panas dia memang panas gila. So usually masa summer ni orang tak ada kat Dubai sangat. So keluar. Diorang akan keluar. So probably kita target kita nak buka pada Q4 this year, which is between bulan Oktober sampai December. That one is the perfect time untuk kita buka. So that is the target lah, insyaAllah. Dan insyaAllah butik Rizman akan berada di Dubai. Butik Rizman Ruzaini bersebelahan dengan butik Michael Shinko. Michael Shinko ni adalah designer yang sangat-sangat established kat Dubai, yang mana dah pakaikan Aishwarya Rai, Beyonce, Rihanna and what not. Dan somehow he is from our region. He is from Philippines sebenarnya. So actually saya saja nak share juga, sebelum kita nak buat sesuatu, we need to know who is the person yang kita boleh follow footprint dia. Actually untuk pergi Dubai ni, dia is kita punya referral lah sebenarnya. So alhamdulillah with the kita punya kekemasan kerja kita memang orang nampak. So actually somehow lepas fashion show di Dubai tu, dia reach out kepada kita. Dia reach out kepada Rizman Ruzaini and then he say that he wanted to help me dekat Dubai. So dia yang connectkan kita dengan orang yang dia cakap buka butik dekat-dekat dengan dia apa semua, and then dia banyak benda lah dia membantu kita. Dan benda ni juga saya rasa saya sangat terinspirasi. Sebab apa? Sebab orang luar begini sifatnya, tahu. Sebab tu yang kalau kat Malaysia ni mungkin ada yang nak share, ada yang tak share kan. Maknanya mereka bukan sekadar sharing, tapi diorang nak betul-betul you sukses di sana. Sebab diorang cakap macam yang saya ingat lagi ayat-ayat Michael Shinko yang masih lagi terngiang-ngiang di otak saya. Dia cakap, Rizman, I went to your show, I almost stand up and clapping most of the look, dia kata. Because it's very neat. Very well made, and then usually people come to Dubai, designer come to Dubai, they need to tweak a bit untuk nak masuk Dubai, but you are ready. Itu yang saya rasa, aduh best ni bila dengar kepada orang yang kita nak follow footstep dia bagi kat kita macam tu kan. Komen yang sangat ni. Okay. So Rizman, katalah masa Dubai Fashion Week tu tak ada Naomi Campbell kat situ. Awak rasa impact dia akan sebesar apa yang dapat hari ni? Mustahil, tidak mungkin. Sebab apa? Sebab it's not easy because Dubai ni macam saya cakap tadi, kita kena show off. Kita kena menunjuk, kita kena bawa. Saya tapi of course lah ada plan B and C and D. Tapi antara plan-plan saya at that time saya nak bawa supermodel dari Malaysia, ada Chinese, India, Malay masa time tu. Itu option-option yang dah di hujung lah. 3, 4, 5. And then of course there's a few lagi celebrity yang kita plan nak bawa and what not, because I know that sebenarnya kan kalau saya ingat balik, ini adalah strategi saya masih di awal-awal kemunculan dulu. Saya ingat lagi masa saya masih lagi di bangku UiTM, I know that kalau saya nak laju, I need to dress Siti Nurhaliza. Saya ingat lagi dengan jelas di fikiran saya. Tapi masa time tu saya ingat, kalau kata nak dress Nurhaliza, siapa Siti nak layan saya? Because kita designer yang masih lagi belajar fashion. Tapi saya tahu dengan strategi yang betul dia akan dapat. So saya tak terus reach out Siti. Saya reach out Ziana Zain sebab saya tahu Siti ni, saya buat research jugalah. Siti ni dia akan tengok Ziana Zain, apa yang Ziana Zain pakai, Ziana Zain macam ikon fashion dia lah. Sebab tu saya target Kak Ziana dulu. And then sebab tu saya message Kak Ziana, dan alhamdulillah rezeki Kak Ziana pakaikan baju, pakai baju saya. Masa tu masih lagi saya ingat lagi semester 5 UiTM Shah Alam, mesin jahit pun tak ada, jahit kat fakulti. Lepas tu
Siti Nurhaliza call saya. So lebih kurang strategi yang sama lah saya pakai untuk Noemi. Untuk Noemi. Wow, hebat kan? Ya. Kita tak tahu sebenarnya dalam perniagaan ni sebenarnya strategi tu cukup penting. Dan seminggu I think 1 week before ke berapa hari sebelum we nak pergi Dubai, kita ada coffee. Dan waktu tu memang I look on his effort sangat. Memang dia waktu tu dia memang really want the Noemi. Nak ke tak nak, do or die, kena ada Noemi. Dan akhirnya dapat juga kan. Bukan senang tau nak dapat Naomi Campbell untuk your show. Lepas tu kita siapa ni, designer mana ni kan. Satu brand yang memang dia tak tahu pun. Betul. And then actually kan, just to share lah, she say yes after dia tengok dress. Tapi saya dah agak lah, saya tahu. Tapi dress yang dia pakai tu dress yang dia pakai tu. Dia nak tengok, okay, sebab apa? Satu, saya rasa yang possibility untuk dapat adalah fashion show is in Dubai. Because Dubai is, it's new thing for them. Dia memang nak masuk Dubai. Satu. Number 2, kalau kata saya minta dia datang buat kat Malaysia, saya tak akan mungkin lah. I'm sure that she's going to say ataupun mungkin kalau di Paris Fashion Week pun tak mungkin. Paris mungkin. Tapi Dubai ni is the new thing for her. So dia tengok, show me the dress. Dia tengok dress, okay, I'm in. Because of the dress. Dan ramai juga nak tahu sekarang dress tu di mana. So Alhamdulillah, because she fall in love with the dress even right after she actually Naomi ni dia akan ada exhibition Naomi in Fashion dekat tempat ni yang sangat prestige lah, dekat V&A Museum in London. Bukan senang nak masuk V&A ni. So hard untuk masuk V&A ni. Then once dia balik dari Dubai, she personally contact the curator of the exhibition. Dia cakap that's amazing dress that she wore in Dubai. She wanted that dress to be part of exhibition. So Alhamdulillah, itulah yang saya buat, saya rasa tersentuh lah. I think it's all about manifest kan. Masa saya ingat lagi, masa saya first saya nak buat dengan Rizwan Ruzaini, saya cakap dengan Ruzaini, Wan, kita ni jumlah first time kita buat brand together in one label. Sebab apa, tak ada lagi kat Malaysia. Mungkin kita boleh jadi macam Dolce Gabbana kat Malaysia. Dan sekarang di V&A tu baju kami diletakkan bersebelahan dengan baju Dolce Gabbana. So benda tu saya rasa macam manifest ni bagus juga. Very impactful lah untuk kami. Ayah Habibi Ali Baba. Dah kenapa awak nak Ali Baba pula? Ayah Habibi Ali. Kita bagilah mood Dubai. Dia nak pergi Dubai ni. Tapi tak payahlah Ali Baba. Okey, tak payah bagi Baba lah. Kita bagi lagu Arab lah. Ya Habibi ya Maulana. Apa kata kita saksikan lagu Arab bersempena untuk Rizman Ruzaini ke Dubai. Saksikan. Tapi Rizman, alang-alang kita nak makan ni, nak gosip lah juga. Jom. Betul ke baru-baru ni memang bayar 3 juta dekat Naomi Campbell tu? Ringgit Malaysia memang betul lah. Kanan sangat. 3 juta tu bukannya sikit lah tu. Macam rumah banglo kasih kat Naomi Campbell. Saya pun cakap tau, masa sebelum tu saya cakap dengan Wan, yang betul ke kita ni yang boleh beli banglo cash ni kan? Tapi bila, of course lah, sebelum kita buat sesuatu, kita buat research juga. I think, this is research yang kalau tak salah saya lah kita buat. Kalau kata international brand, contohnya macam Dolce Gabbana, paying her $2 million USD. Betul. Untuk close the event dekat Milan. So for her to give that price untuk kita,
I think it's just reasonable. a blast. It's just a blast sebenarnya. Even saya ingat lagi Michael Chinko pernah cakap the first thing yang dia ajak saya coffee, Isman, how you get Naomi? I know Naomi very well. She's very picky. How you make she say yes to you? How much that you pay her? Tu cakap Michael, I know that we pay her not that much. It's not even close to whatever that we heard other designer do. Whatever it is, for the fact that you are the first designer in this region, make Naomi say yes to you, I bow down to you. Kita macam lembut lutut, nak pengsan semua pun ada juga masa time tu. Ya. Tapi memang susah sebenarnya nak dapat satu. Mahal tu tolak cerita lah. Awak tak tahu Rizman pun macam nak pengsan sebelum dapatkan Naomi tu. Memang Rizman berdapat Rizman tak tidur malam tau. Dia sebenarnya kan, to be honest, okay, first saya, okay, bila cakap pasal Naomi ni, kita first reach out kepada agensi dia. Tapi memang tak layan lah, siapa nak layan orang dari Malaysia kan. Masa tu saya ingat saya daripada bulan 7, bulan 6 saya reach out. Dah fashion show bulan 10. Ni dah bulan 8, hujung-hujung saya tak boleh jadi ni. Aku nak juga dia ni. Lepas tu saya memang dalam meeting, dia cakap je. Ada tak siapa-siapa dalam sini yang tiba-tiba kenal orang yang duduk kat Hollywood ke apa ke kan. Lepas tu ada someone cakap, yeah, actually I know someone. Actually itulah kadang-kadang kita kena beredah aja. And then yeah, I know someone. I cakap call now. And then dia call lah orang kat situ, and then this guy nama Norman, and then he literally said that, yeah, I have one friend that very close with Naomi, even with Naomi now in Milan. Memang direct terus. Dia macam secara tak sengaja. Rezeki Allah. Dalam bilik meeting kan? Dalam bilik meeting. And then dia betul bila contact, and then memang kebetulan pula si that guy tu betul-betul dengan Naomi. So dia cakap, okay, Naomi wanted to see the dress. Kita pun kebetulan pula masa tu collection semua dah shoot. Bagilah gambar. Bila dia cakap, Naomi tengok, she say yes, dan backward, barulah agency tu call kita dan barulah bermula sensasi punya journey itu. Ya, sensasi kan. Tapi kan masa kita borak-borak, kita pun ada min kop juga dulu. Mungkinlah ada orang tak tahu kan. Kita nak tahulah benda pelik-pelik yang Naomi ni minta. Mungkin orang tak tahu 3 juta tu satu hal. Ada tak benda-benda pelik? Ada benda saya rasa kadang-kadang ni benda tu normal. Contohnya macam 300 candle. 300 candle dalam bilik. Tak tahu nak buat apa. Dalam bilik lah. Dia minta 300 biji candle dalam bilik dia. Untuk apa? Untuk tak tahulah, itu permintaan dia lah. Lepas tu pula ada dia nak air mineral specific brand yang perlu diletakkan di sebelah kanan katil dia. Very specific tau. Sebab apa, mungkin dia akan tidur dia di macam mana nak fikir dia nak capai mungkin dia macam gini, ada macam tu lah kot. So dia nak blender dekat atas kitchen blender. And then kena ada, sebab dia very veggie ke betul lah. Vegan adalah sayur-sayur yang dia perlukan lah. Semua kena dia nak buat early in the morning. Saya faham lah. Tapi 200 biji candle 300. Saya rasa dia tengah buat spiritual. Padahal dia dekat Dubai tu 12 jam. Beryoga pagi-pagi. Ada Datuk, pasang satu pun kita rasa dah nak lemas dah. Kalau pasang dia nak absorb energy. Ataupun dia, saya rasa dia meniaga lah. Pandai lah. Check tak bilik tu. Lepas tu dia balik, dia bawa balik semua ke tak? Tak nak tahu. Datuk, dia guna satu dapat 299 candle. Tapi kadang-kadang kan awal saya rasa benda ni just placement untuk nak tunjukkan dia punya wow-nya. Padahal dia tu mungkin tidak. Candle any brand ke ataupun specific brand? Candle yang tu dia kata yang normal candle tu, tapi yang candle punya bau tu dia nak bau, kebetulan bau yang saya suka pula. Bau diptyque tu specific that bau kena letak juga. Macam-macam lagi lah kiranya. Tapi awak Asyari pun diptyque candle juga. Itu satu Datuk. Itu pun beli sendiri. Dia bukan diptyque. Saya tengok juga tadi dalam make up tu. Saya ada coklat, ada panci. Aduh, saya nak ni. Saya pun nak spiritual juga. Okey, macam daripada segi pengangkutan ataupun bilik-bilik dia boleh duduk any room. Tidak. Tidak Sekali-sekali. She number one. Dia perlukan, dia dah ada presidential suite. Lepas tu kena ada pula bilik kosong di sebelah presidential suite yang nak meletakkan bag-bag dia. Yang padahal dia duduk di situ 16 jam. Maknanya bag tu tidak boleh duduk di dalam presidential suite. Sekejap, presidential suite tu dah besar. Ada banyak bilik. Lepas tu dia nak tengok ni mati aku. Siapa dia tak faham, Lepas tu dia nak bilik sebelah lagi untuk letak bag-bag dia. Hanya untuk bag. Yang mana bag dia hanya tidur dalam bag tu. Bag tidur di bilik itu. Datuk, yang the funny part, dia hanya berada di Dubai, di tanah Dubai 16 jam je. 16
Kalau saya mungkin saya buat satu bag gini je. Tapi dia nak satu bilik untuk bag dia. Dah saya satu bilik. Wow. Sebab bag dia banyak. Tapi satu benda yang I need to give her credit, the persona, the aura is beyond. It's gila bila tengok even saya pergi masa fitting tu nampaklah dia manusia biasa. Bila dia datang malam tu, dengan dress Rizman pula bergemelapan. Betul, dia punya rambut kan awal Datuk sebelum keluar tu masih lagi duk iron lagi. Sebelum keluar pergi ke ni. Nak masuk ke sebelum nak ke catwalk lah, bersinar je rambut dia masa di jalan tu. Nampak macam apa? Macam sutera rambut dia tu. Betul lah. Tapi tu antara pengalaman yang tak dapat dilupakan. Betul. Kan? Impact yang diberikan cukup besar. Worth kan? I think I can say that the ROI is crazy. Has until now. Of course, macam Naomi ni membuka mata, membuka peluang yang sangat besar untuk kita. Of course, sebelum kita buat ni, we not just ni cakap pasal business sikit lah. Bila sebelum kita buat sesuatu, kita tak boleh just buat for the sake, nak Naomi 3 juta, that's it. No, the ROI dia gini untuk kita, KPI ROI. So of course, macam kita untuk Rizman Rozaini daripada Malaysia yang nak dipandang oleh distributor, contohnya macam Harrods, Harvey Nichols, all the brands, dia tak ada weight. Dia tak ada weight untuk kalau kita hantar profile kosong-kosong, kita letak muka whoever kan. Dia orang takkan nak layan kita. But now insya-Allah tak lama lagi kita akan ada berkolaborasi dengan distributor kita, Harrods, Gallery Lafayette, Saks Avenue semua, because the profile that we give is muka Naomi tepak kat depan. So weight tu dah ada. Itu satu. And then number 2, Naomi membuka ruang untuk kita berkolaborasi bersama international celebrity. Macam sekarang insya-Allah Adele is on the table now. We gonna dress Adele anytime soon. And then of course ada few line up celebrity yang kita dah identify yang sekarang in the midst of discussion. Tapi again memanglah semua mereka ni memang berbayar, of course, because this is how they making money. But for them to choose our brand, macam hari tu yang the second time that Naomi wore our dress tu, masa time tu saya ingat lagi, saya diberitahu saya punya option yang Naomi pakai tu Valentino, Rizman Rozaini and Vivienne Westwood kalau tak salah saya. Bayangkan kita punya nama berada di celah-celah itu. Antara dua nama besar. Betul. Dan ini adalah normal untuk brand-brand di sana. Memang kalau selebriti pakai, they need to pay because selebriti itu akan promote. Betul. Sama juga macam kita untuk to get us to be part of the designer kan, mahal contohnya tapi tak semahal yang kita bayar tu lah, biasa-biasa je, juta-juta lah juga, tak sampai tolak tepi lah sekarang ni kan, sampai ke tak sampai. Masalahnya sekarang ni kaya Rizman Rozaini ni banyak betul duit dia, boleh campak-campak 3 juta macam tu kan. Takutlah dia tak tahu lagi kat belakang kan. Tak ada, betul tak? Itu yang orang nampak ish Rizman Rozaini bila baca komen kan, kaya anak Malaysia. Tak nak baca komen, I stress nanti. Tak, kaya anak muda Malaysia yang boleh bayar 3 juta dekat orang just to walk for that, I think 15 minit kot. Tapi it's all about strategi awal. Macam contohnya, of course kita pun bukanlah berjalan sendirian. Of course ada supporting kita yang beramai di belakang kita. Tapi sebenarnya kan, to be honest kan, Datuk, sebenarnya most of them is our client sebenarnya. Our yang support. Actually Rizman Rozaini punya client ni, alhamdulillah macam Datuk sendiri kan, macam ramai lagi yang di luar sana yang memang bersama Rizman Rozaini. Macam di 19 tahun Rizman Rozaini, 19 tahun lah mereka bersama Rizman Rozaini. So mereka dah tahu mereka dah faham, dah tahu dah the journey dan sebagainya. Dan mereka ni lah yang membantu support untuk kita tahu. Untuk derma kilat lah ni. Tak adalah derma kilat. Kira derma-derma yang adalah dia punya apa. Siapa yang nak support? This is all about strategy because the direction, the roadmap is clear. The destination is super clear. So mereka yang percaya pada brand ini, so itu yang kita propose kat diorang. Dan alhamdulillah diorang nampak the weight of apa yang kita nak buat ni, dan diorang menolong kita. Bukan kaleng-kaleng kan benda ni. Tapi macam tu lah, orang tak tahu apa yang kita lalui. Betul. Orang memang akan terus cakap macam tu lah, kayanya Rizman Rozaini, but the struggle, the effort yang Rizman buat, kita tak tahu. Tapi saya puji Rizman punya tadi kan, yang nak buat roadmap, nak buat dengan cerita, nak ada Rizman Rozaini Academy tak lama lagi, betul kan? Bagus, which is bagus. Saya puji. Masa saya dengar tu macam wow. Sebab kalau kita tengok dekat Malaysia ni kurang. Kalau kita tengok Malaysia ni, designer-designer yang dah berjaya, semua benda disimpan secara rahsia dan sangat tidak di Rizman Rozaini. Tidak
tidak di-share ataupun bukan, mungkin not the capability ataupun dia tidak ada vision itu. Bukan tu, sebab dia orang ni mungkin bagi mereka cara mereka berbeza-beza dan itu adalah merupakan rahsia syarikat. Kan? Saya rasa kan awal kadang-kadang dia depends on the how to say the zaman juga sebenarnya. Mungkin zaman itu terbatas. Macam communication, peluang dan sebagainya. Mungkin masa time tu nak dapat ilmu ni susah. Sekarang ni ilmu ni boleh buka kat internet je. YouTube apa semua dah dapat kan. Kalau kita tengok brand-brand besar dia orang ada Maison kan, Maison Valentino, Maison dia orang ada satu rumah yang macam archive. Cerita-cerita dia orang macam mana dia orang berjaya daripada bermula jadi porter sekarang dia jadi kan. So benda tu yang very inspiring. Itu yang kita nak buat lah. InsyaAllah Rizman Rozaini tahun depan kita akan celebrate kita punya 20 years anniversary. So there will be exhibition, there will be a book, macam-macam lah kita dah rancang. Dan insyaAllah memang saya punya niat ni lah, saya tahu betapa struggle-nya. Memanglah nampak di luar sana all the rainbows, all the all the yang benda yang cantik-cantik kan, tapi betapa struggle-nya kita nak naik sampai ke tahap ni. Saya tahu dan sebab itulah saya rasa somehow kalau kata ada orang yang beri ilmu, beri pendedahan, beri how to say the knowledge macam mana cara untuk nak getting here, so dia akan shortcutkan banyak benda. Dan saya percaya ramai lagi designer yang akan sustain. Macam saya sedih tahu, saya tengok there's a few name yang saya sangat-sangat look up tu tapi dah tak ada sekarang. Brand-brand tu dah tak ada. Saya rasa sangat ralat tahu. Saya rasa kalaulah saya tak nak benda-benda tu terjadi pada anak-anak muda yang mana nak jadi fashion designer, yang naik sekejap tu dah hilang kan. So itu pasal itulah saya rasa memang goal kami di Rizman Rozaini adalah saya memang nak buat satu fashion school academy yang mana kita akan bagi beasiswa 100% sampailah orang tu daripada dia masuk sampailah dia bergelar fashion designer dan dia akan masuk under Rizman Rozaini punya group lah. Dalam tim lah. Dalam tim kita sebab saya sendiri akan buat dia punya interview dan saya boleh tahulah mana yang betul-betul berkaliber, berkualiti macam tu. Actually bagus tau sebenarnya. Sebab itu adalah pelapis. Ya, sebenarnya pelapis yang betul-betul faham the knowledge, get direct access. And then you berguru pun dengan orang yang memang dalam orang yang yakin dengan diri mereka dan tahu benda ni boleh berjaya saja yang tidak takut untuk mencipta pelapis. Betul. Okey, kita tolak tepi Rizman Rozaini sekejap. Rasanya semua orang pun dah macam wow lah Rizman Rozaini. Kita cerita personal sikit lah. Sambil-sambil sibuk dengan Rizman Rozaini, dia sempat juga buat baby lagi seorang. Dapat lagi princess. Alhamdulillah. Yang dah berapa bulan dah? Hari berapa bulan? Hari ni 17 ya. Lagi beberapa hari dia 3 bulan. Pada time kita tunjuk cerita ni dia dah 3 bulan dah. 3 bulan. Okey, 3 bulan dah. Macam ni you juggle between your family, lepas tu dengan diri you lagi. Ni high maintenance ni bukan senang. Tak adalah. Saya pencuci muka pun tak ada awal. Ya ke? I sekarang suka tengok Rizka. Rizka pergi sekolah dah macam, I tengok dia dah macam dah clueless. Hari ni bapak dia buat, esok bapak dia bagi dia pakai apa pula. Macam hari-hari macam nak tengok Rizka. Saya rasa sekolah patutnya ambil Rizman Rozaini buat uniform baju kan. So macam mana you juggle between your family and your personal life, your business? Saya rasa it's all about discipline lah sebenarnya. Macam saya, alhamdulillah saya sangat disiplin. Macam I will start my day at 5 and then saya do my thing and what not, and then saya akan make sure bila saya balik rumah, at least saya akan bagi betul-betul sepenuh ruang masa saya kepada anak-anak saya. Dan saya akan letak phone, close, tutup phone terus. Saya akan main dengan Rizka. Sebab saya tengok kebanyakan bila kita banyak buat research cakap orang-orang yang berjaya lah macam Steve Jobs and what not ni, banyak bila diorang dah meninggal, benda yang diorang cakap adalah ralatnya diorang bila tak menjaga family. Sebab itu yang saya tak nak berlaku. Sebab tu I think the discipline yang kita patut letak pada diri kita adalah kita kena give back kepada orang-orang yang sepatutnya lah. Macam contoh macam Rizka kan. Saya dia pergi sekolah pukul 9 sampai pukul 6 petang kan. Itu dah lah dia kat sana kat luar. So the whole day masa dia dengan kita bila nak balik, bila balik tu adalah pukul 7 sampai sebelum dia tidur. Itu je lah kan, limited. So kalau kata kita duk main phone, duk tengok TV ke apa, macam kesian lah kan dia. Macam semalam kan, saya ni dijadikan pelanggan manicure dia. So kaki saya ni kau tengok penuh dia punya manicure. Sabar je lah. So layankan je lah dia. Sekarang ni she's a girl lah, little girl now. So sukalah nak main nail polish lah, apa benda lah. Dia buat juga makan pagi, buat nasi lemak tu baby dia. Layankan. And then I will make sure once a week saya akan betul-betul bagi perhatian kepada ni lah, kita masak-masak kat rumah ataupun kita keluar bawa dia beli toys dan sebagainya. Macam itulah. Maknanya spend quality time betul. with the family.
Dan Rizman sekarang ni orang kata sibuk betul ke sana ke sini. You are the face of Rizman Ruzaini. Tak tanya juga macam Rizman Ruzaini, Rizman lagi nampak ke depan. Okey, Ruzaini tu macam mana? Dia memang dekat office saja ke ataupun dia jenis yang memang tak nak ke depan Rizman ke kena macam cerita mana? sikit. Sebenarnya Rizman ni, saya ni tugas saya adalah as a managing director dan saya lebih kepada on PR part lah, on the face of Rizman Ruzaini. It's not the face memang dua-dua sebenarnya. Saya lebih kepada representative Rizman Ruzaini untuk business development and what not. So the spokesperson is me. But Ruzaini dia akan menjaga rumah. So Ruzaini ni tugas dia adalah dia head of creative director. So he is literally yang akan setiap kali bila kita macam ni, by the end of the day bila kita nak keluar produk, it's not just for branding and what not. Setiap produk tu dia kena diisi penceritaan. So Ruzaini lah yang bertanggungjawab akan keluarkan inspirasi. Macam contohnya setiap produk yang kita keluarkan kat Ruzaini ada cerita dia. Tudung ni cerita dia, inspirasi dia daripada itu. And then macam hari tu kes Naomi punya collection tu diinspirasikan daripada Sri Gumo, dua naga yang berlawan-lawan, pancaran cahaya bulan di Tasik Chini. Itu semua Ruzaini mencerita. Itu semua dia. Berat betul cerita dia. Tapi bila dia, saya cakap betul tau, bila dia apa yang kita akan buat, macam kami di dalam office kami very discipline lah, memang ada meetings and what not kan. So dia akan present kat semua team kita inspirasi. Saya ni setiap kali dia present saya akan goosebump tau. Saya siap macam tepuk tangan sebab rasa kagum sangat, bestnya inspirasi yang dia berikan kan. Macam yang soon ni kita buat cruise collection, inspirasi adalah seorang wanita yang naik Orient Express daripada Turki ke Paris. So transaksi wanita ni asal daripada Malaysia ni, gedebuk-gedebak apalah penceritaan dia gedebuk-gedebak. So the ideation tu best. So nanti collection tu sama terhasil lah, macam kebaya tapi pakai tweed, ada lace and what not, Parisian punya style. So itu dia punya storytelling dia. Dia punya storytelling Ruzaini memang simpan je lah kat office kalau macam tu. Kau duduk je lah. Memang Ruzaini memang kena lebih menjiwai. Sekarang orang nampak lebih Rizman dan juga Lady Boss lah. Ida Suraya, seorang yang sangat, karakter Ida ni macam ni, very supportive, dia ni senang je. She's, I think again lah, dia orang yang macam saya cakap lah, dia orang yang simple. Saya pun tak tahu dia juga membujuk manusia macam ni tau. Sebenarnya dia orang yang simple. Dia mungkin orang tengok dia kat luar very glamour, tapi dia tak pernah sekali pun nak minta ke nak beli bag. Tak apa, saya yang kena beli, because you know kadang-kadang kita appearance and what not kan. So dia tak pernah lah. And then dia hanya tahu baju apa yang dia nak pakai mungkin 1 jam sebelum event itu, baru dia tahu. Dia lah dah kahwin dengan designer, tak payahlah dia demand semua fashion. Kadang-kadang orang macam Datuk, dia dah tahu dah saya nak macam ni, saya nak macam ni. Tak, sebab dia dah memang husband is designer. Tapi masa awal-awal tu susah juga. Masa awal tu sensasi juga. Masa awal kahwin tu kan. Sensasi tau. Sensasi. Kan dia susah nak trust kita. Oh ni bukan my style lah, gitu gini lah apa. So cakap ayang, you kena tahu. Dia orang yang simple. Dia orang yang simple. Cakap ayang, you kena tahu. Satu, you kahwin dengan I. Orang akan judge apa you pakai. Satu. And then number 2, dia, how to say, dia represent my name. Tu satu. And then cakap dah, maksud saya ingat adalah a bit tan. Cakap. Yang satu Malaysia nak I style them, you tak nak. So masa tu I hire Aizat untuk style. So Aizat buat. Lepas tu gerubak tu lama-lama tu dia dah mula faham, dia cakap I'm so sorry and then I trust you. Because dia dah tahu bila setiap kali dia pakai, orang akan saya cakap betul, wallahi tak tipu, most of orang yang datang butik nak baju macam dia. I tengok your dress that you do for your wife, your ni apa, semua nak tiru baju macam dia. Semua macam tu, dia memang that's it lah. Lepas ni awak berjaga. Budak-budak pula nak tiru baju Rizka macam mana? Boleh business boleh dia buat dia Rizman Kids. Tapi memang akan ada pun, memang plan kita memang akan keluarkan Rizman Ruzaini Kids anytime soon lah. Okey, dan nampaknya kita kata panjang, kalau kita nak berborak ni, saya rasa 2-3 jam pun tak habis kan. Itu baru borak tu, belum lagi saya kadang-kadang borak dengan dia pasal business tip. Rizman juga banyak bekerjasama dengan Usanita juga. Yes, of course. Strategi Usanita. Memacu usahawan-usahawan kat luar sana kan. Thank you so much kerana sudi kata memberikan inspirasi, berkongsi, sebab Rizman ni daripada dulu memang dia tak lokek dengan ilmu dia dan juga pengalaman dia. Memang kalau duduk dengan dia memang always come an idea.
Always come and night. Kita orang sebenarnya sangat excited to see what's next with Rizman Huzaini, dan kita sentiasa doakan supaya jenama Rizman Huzaini ni akan dapat membawa nama dan awak Malaysia. akan bawa saya pergi Dubai kan? Awak akan bawa saya Saya bawa Datuk pergi Dubai. Bukan Datuk ke nak bawa saya pergi tengok show Rizman kat Dubai? Boleh. So Rizman, any last word kepada mungkin yang designer ataupun student-student kat luar sana yang sangat nak jadi fashion designer ataupun yang mereka ni sebenarnya confused. Which way? Macam mana nak jadi Rizman macam tadi kan, dream small, nak buka butik pengantin kan. Bagi tahu dia orang. Saya rasa mungkin dulu kan sebenarnya awal dulu kita ni tak ada pendedahan. Kita nak tengok internet pun tak ada dulu kan. So kita butik pengantin je dekat Penang tu kan. Tapi sekarang saya rasa the most important is you need to know where is your final destination. Itu paling penting. And then bila you tahu benda tu, senang untuk you nak create roadmap. Macam mana you nak sampai ke situ, dan of course itu paling penting because itu umpama you punya goal, objektif you, apa you nak jadi nanti, mana destinasi dia, itu paling penting. And then number 2 adalah you kena pick seorang yang you boleh jadikan inspirasi, yang mana you boleh tengok what they did right, what he did or she did right. Ambil langkah-langkah yang orang yang you jadikan idol tu supaya you boleh tahu yang mana destinasi you tu akan tercapai lah satu hari nanti. Tapi yang paling penting objektif lah. Objektif dan goal. You kena ada mapping. Business mapping you kena betul-betul, road mapping you, and then in the end of the day apa you punya betul. Okey, untuk itu terima kasih kita ucapkan kepada Rizman Huzaini, semoga berjaya insya-Allah. Thank you so much kerana sudi. Orang kata walaupun sibuk, walaupun di tengah rushing ni, sempat juga dia datang ke set kita untuk berkongsi pendapat. Thank you so much. Terima kasih. Dan kepada anda penonton di rumah, diharap sedikit sebanyak terinspirasi dengan cerita tersebut. Orang kata glam and glitz ni kadang-kadang kita nampak dekat social media saja, tapi bila kita tanya tuan punya badan baru kita tahu bukan senang sebenarnya nak jadi macam dia orang. Anyway, thank you so much Datuk. Kepada mereka yang menonton, kalau nak tahu siapakah tetamu kita minggu hadapan dan topik apa? Lebih hangat. Lebih hangat ya. Tapi baju akan macam ni lagi ke? Tengok orang. Tengok. Okey, pastikan anda bersama kami dalam Unwrap, Kisah di Sebalik Spotlight. Nah, minggu depan bersama saya Awal Asyari dan juga Datuk Nana. Assalamualaikum. Bye.